بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah Taala yang himpunan kita. Taufik ni benda yang sangat mahal. Sebab tu bila Allah Taala hadiahkan taufik, sebenarnya Allah Taala sedang hadiahkan benda yang sangat mahal, melebihi daripada dunia yang sedang kita genggam dalam tangan kita. Sebab tu taufik ni dia tak hadir melainkan kata para ulama, yang pertama dia mesti kena ada talab, keinginan. Yang kedua, dia mesti ada ikhtiar. Kalau ada keinginan saja tanpa ikhtiar, dia nak bangun subuh, dia nak bangun subuh, tapi ikhtiar nak bangun subuh tu tak ada. Pukul 4:30 baru tidur. InsyaAllah, kalau Allah bagi taufik pukul 7 pun subuh lagi lah. Tapi kadang-kadang, bukan saja kadang-kadang, selalu lah. Kalau tidur pukul 4:30, insyaAllah subuh dia ghaibul ghuyub. Sebab tu, untuk taufik yang pertama, talab, keinginan kena ada. Yang kedua, ikhtiar kena ada. Dan bila Allah Ta'ala hadiahkan taufik, benda yang paling utama kita kena syukur. Dan syukur ni, bila Allah bagi taufik untuk syukur, kata ulama, syukurlah atas taufik syukur tadi. Sebab tu bila Nabi pegang tangan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi nak hantar pergi Yaman untuk buat dakwah di Yaman. Banyak pesan Nabi SAW pada Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz ni kata ulama, di akhirat nanti, di mahsyar nanti, dia akan dibangunkan pegang bendera, di belakang dia ialah para ulama. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ialah ulama di kalangan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Itu pun Nabi pesan satu pesanan, jangan pernah tinggal wahai Mu'adz, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah tinggal wahai Mu'adz. Ni doa ni. Padahal dia satu orang ulama di kalangan para sahabat. Itu pun Nabi pesan, jangan tinggal minta Allahumma, ya Allah a'inni, bantulah aku, ala zikrika, agar tubuh ingat pada kamu, wa syukrika, bersyukur pada engkau, wa husni ibadatik, percantikkanlah amal, percantikkanlah ibadat aku. Tuan-tuan, sebab tu bila Allah Ta'ala bagi taufik untuk taat ni benda mahal. Saya minta maaf, kelang kabut sikit. Bertahan juga rasa Melaka taklah besar. Daripada Serkam tadi, pukul 6 sampai Telajak Simpang, dia punya U-turn, Masya Allah sini. Silap baca Google. Sebab tu GPS guna pun sesat. Alhamdulillah, akhirnya sampai. Saya minta maaf atas sikit kelewatan oleh tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Ta'ala.
Dan kita nak bincang satu benda yang sangat besar. Macam mana acuan keluarga Nabi SAW. Kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi, contoh ikutan yang paling baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Untuk orang yang nak balik pada Allah. Wa yawmal akhirah wa dhakara Allah kathira. Dan orang yang rindukan kampung halaman di akhirat, jalan dia banyak-banyaklah ingat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana jalan nak ingat Allah? Allah firman, qul, katakan, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau benar kalian sayang pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, maka sayanglah pula Allah Ta'ala pada kamu. Apa natijah cinta Allah pada kita? Yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan ampunkan kalian dosa-dosa kalian. Sebenarnya ini kunci dia. Kunci bahagia dalam dunia ni bukan selesai masalah. Saya minta maaf ramai orang kita, kalau masalah ni settle, insya-Allah bahagia, tenang sikit hati ni. Kalau masalah ni settle, insya-Allah tenang sikit hati ni. Ya Allah, tuan-tuan yang bagi tenang siapa? Masalah tu ke Allah? Jadi masalah tu ada kaitan dengan bahagia, kita tak ada kaitan? Tak ada kaitan. Kita yang kaitkan masalah tu dengan bahagia. Sebab tu kita rasa kalau masalah tu selesai, kita bahagia. Berapa ramai orang yang ribuan masalah dah selesai daripada kehidupan dia, dan dia masih lagi berdepan dengan masalah. Sebab masalah takkan selesai. Sampai bila? Sampai mati. Kalaulah mati, yang berlaku pengakhiran pada diri kita, yang terjadi pada kita, ialah pengakhiran yang su'ul, yang teruk, yang tak elok. Kita akan berdepan dengan masalah lebih besar ke akhirat nanti. Saya minta maaf, Allah uji masa PKP hari itu. Ada orang kena buang kerja. Ada orang yang hilang sumber pendapatan kerana selalu bergantung pada pendapatan, bukan pada Allah. Ramai orang yang mengejar rezeki sehingga meninggalkan yang memberi rezeki. Maka dia mengejar yang salah dan meninggalkan yang salah. Jadi dia telah meletakkan diri dia pada kedudukan yang menyebabkan kekecewaan itu masuk daripada pintu kehidupannya. Jadi bila Allah uji dengan ujian, diberhentikan kerja, kerja berhenti. Bukan kerja berhenti, sewa pun berhenti bayar. Kalau kerja berhenti, gaji berhenti, sewa pun berhenti bayar, kereta pun berhenti bayar, seronok hidup ni. Tapi malangnya, gaji berhenti, sewa tetap kena bayar. Rumah kena bayar, kereta kena bayar, yuran anak kena bayar, itu ini kena bayar. Jadi stres, dia rasa macam inilah penghujung kehidupan. Dan ramainya di kalangan ketua keluarga, saya minta maaf. Dia tension, dia stres daripada benda tu kerana salah faham. Salah faham terhadap makna dan maksud kehidupan. Bukan? Apa yang berlaku? Akhirnya keluar kau semua, satu orang makcik yang berdiri atas jambatan Sungai Kelang. Tuan-tuan kalau pergi Selangor, tuan-tuan pergi tengok Sungai Kelang. Tuan-tuan tak payah pergi zoo lah. Dekat Sungai Kelang tu penuh buaya. Tuan-tuan boleh tengok bersidai atas batu Sungai Kelang. Jadi makcik tadi dah berdiri di jambatan tengok Sungai Kelang. Nak terjun tak terjun, nak terjun tak terjun. Kalau terjun mati, tak terjun nak kena bayar sewa. Sewa nak kena bayar, kereta nak kena bayar, nak kena hadap tu, nak kena hadap ni. Kalau mati, settle kot. Kan tuan-tuan biasa dengar tak pepatah? अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के पीछे निभाया तो किधर जाएंगे. Kan sebab nak mati, nak mati, nak mati, nak mati. Asal ada masalah ya zikir baru. Ada ratib baru, nak mati, baik ku 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 mati. Dia tambah zikir baru dalam hidup dia. Tambah ratib.
Dan dia sangka mati selesai masalah. Mati. Untuk orang yang mana ada masalah dengan Allah, mati itulah permulaan masalah paling besar yang akan berdepan yang tak ada pengakhiran. Dan sebab tu, akhirnya apa yang makcik tadi buat, nak keluar ke semua. Dia terjun. Dia terjun dalam sungai Kelang. Terjun, tuan-tuan. Buaya datang. Bila buaya datang, nampak buaya datang, dia berenang di tepi. Tak jadi mati. Sebab tadi nak mati lemas. Bukan nak mati kena makan buaya. Mati lemas tu macam okey sikit lah. Tapi mati kena makan buaya ni seram kan. Tangan duduk kat mulut buaya tu, kepala duduk mulut buaya ni. Ini semua cari pasal. Tak jadi mati. Alhamdulillah sampai hari ni hidup lagi macam tu. Allah Ta'ala selamatkan dia. Selagi nyawa sedang ada pada kita, selagi belum sampai titik akhir daripada hayat kehidupan kita, selagi itu peluang cinta dan kasih sayang Allah sedang terbentah luas untuk kita. Sebab tu saya minta maaf. Tension ni, stres ni patut tak ada dalam kamu seorang Islam. Sepatutnya tak ada. Sebab kita kan ada Allah. Kadang-kadang semua benda nak jadi punca tension, punca marah. Saya minta maaf. Kita kadang penat dengan kerja. Tuan-tuan yang bekerja, siang kerja, punch in, punch out. Balik pula sibuk dengan masjid pula, dakwah pula, ke sana, ke sini, jumpa umat. Balik rumah, umat kecil-kecil tu kat rumah, Masya Allah juga. Tuan-tuan, sebab tu TV, saya minta maaf. TV ni kadang satu masalah besar. Dan TV ni sepatutnya benda tak relevan dalam kehidupan kita. Sepatutnya saya minta maaf. Ni saya sendiri lah. Tapi masalah kalau buang TV, handphone tak ada lagi. Netflix ada kat handphone. Allah Akbar. Sama juga, dunia juga masuk. Tuan-tuan, kita balik rumah, anak berlari sana ke sini. Hak kecil seorang jadi Ultraman, kejar abang dia Superman. Kita balik nak rehat. Tadi dengan jam, sampai rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan, Superman kejar Ultraman. Berlari Ultraman, dia ingat dia terbang. Isteri kita tengok penat, dia pun buat air, kita pun dah mandi semua, duduk depan TV. Ini semua diam ni, ayah nak tengok CSI. Tengok CSI, stres pula, penjenayah tak jumpa lagi. Dia pula tambah satu benda yang pening dengan kepala diri sendiri. Duk tengok kopi duk buat, anak berlari, Superman dah sepak kopi tu. Terbang kopi, kena sepak dengan Superman. Bila Superman dah sepak kopi tu, astagfirullah, masa tu darah dah melegak. Tidur. Seorang-seorang kena libah dengan kulit, tidur. Budak tu baru bangun tidur tadi. Nak suruh tidur balik. Esok cuti Sabtu, kita lepas subuh ni lah masa nak syahid. Lepas subuh bangun pun tak apalah, kata ni kalau pergi masjid dia kuliah pula. Oi, panjang cerita kat masjid. Tak apa, subuh sembahyang kat rumah lah hari Sabtu. Sembahyang kat rumah, syahid. Bangun-bangun, isteri tengok, Masya Allah. Isteri dah buat breakfast semua, anak-anak pula datang dah makan. Anak-anak pula kongka TV. Pagi-pagi tengok cerita Dora the Explorer. Duduk depan. Anak pun sama juga. Jenis semua keluarga CSI belakang. Tuan-tuan, anak pula letak cawan air dash lady kat depan tu. Kita jalan-jalan gelak-gelak sepak cawan anak tu. Terbang cawan budak tu. Astagfirullah. Ni letak cawan apa tengah jalan ni? Tuan-tuan, pening kepala. Hampa semua masuk tidur. Lah. Semalam budak-budak sepak cawan dia, budak-budak salah. Hari ni dia sepak cawan budak-budak pun budak-budak salah. Anak-anak pun tak tahu bila dia betul rumah tu. Semua dia salah. Ini dia salah, itu dia salah. Tuan-tuan, apabila dunia masuklah, bila Allah tak dibesarkan dalam rumah, maka selain daripada Allah akan jadi benda besar dalam rumah. Cawan pun jadi benda besar. Kopi pun jadi benda besar. Sebab apa? Sebab bukan salah siapa-siapa. Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, satu ulama. Tuan-tuan baca ta'lim, kitab Fadail Amal. Tuan-tuan baca berapa ramai orang yang Allah Ta'ala dah bagi hidayah sebab kitab tu. Siapa yang susun? Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi At-Taimi, satu orang daripada keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Satu orang yang dididik dengan keimanan yang cukup hebat daripada kecil. Bila umur dia 4 tahun, ayah dia sebut dia Syekh Maulana Yahya rahimahumullah.
Syekh Maulana Yahya ni tuan-tuan ulama besar India. Setiap hari mengajar, setiap hari sampaikan agama. Balik rumah penat. Maulana Zakaria umur 4 tahun, kecil lagi. Ayah balik penat. Berlari masuk dalam bilik ambil bantal. Bantal dapat hari jadi hadiah. Berlari pergi ayah ni bantal saya, duduk ni sandar kat bantal saya. Maulana Yahya tampar dia. Maulana Zakaria umur 4 tahun kena tampar dengan ayah dia. Kata Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi kepada pelajar dia, di saat aku menceritakan kepada kalian peristiwa ni, masih lagi kurasa dengungan tamparan ayah aku tu pada hari dia tampar aku masa umur 4 tahun. Tuan-tuan, apa salah Maulana Zakaria? Ayah dia balik daripada mengajar, penat, nak duduk, nak rehat. Dia bawa bantal, dia bagi nak suruh ayah dia sandar. Cuma dia kata ni, ayah ni bantal saya, sandar. Maulana Yahya tampar dia. Maulana Yahya kata, wahai Zakaria, kamu siapa? Nak kata bantal ni kamu punya? Bantal ni bukan kamu punya, Allah punya. Allah bagi pinjam pada kamu. Kenapa kamu boleh kata bantal ni kamu punya? Tuan-tuan, bayangkan macam mana orang dulu ajar iman dalam rumah mereka. Mereka tak salahkan keluarga, mereka tak salahkan anak-anak. Mereka mendidik dengan sepenuh didikan, dengan kerisauan supaya anak ni bangun dengan iman yang betul. Tuan-tuan, hari ni kita nak bentuk keluarga yang macam tu juga. Supaya anak kita bangun dengan kerisauan yang mana agama ni lah, iman ni lah perkara yang paling utama. Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Ad-Dibai, kita biasa dengar. Dan kita masjid biasa kadang-kadang nak buat maulid Ad-Dibai. Dulu berzanji ya. Dulu berzanji. Bila kita buat berzanji ni, kadang-kadang anak-anak muda tak apa nak main sangat. Sebab dia punya tarik dia, Masya Allah kan. Dan berzanji, kita pun bila tok bawa pergi maulid berzanji ni, kita duk tengok jam. Agak tok tengok belah lain, kita dah kat bawah masjid lah. Kita dah pekat macun tu. Pelupang. Tuan-tuan, sebab apa? Kadang-kadang dia tak kena dengan jiwa dia, cara tu. Tapi ulama-ulama datang dengan maulid Ad-Dibai, dengan Diaul Lami', dengan hari ni macam-macam kaedah supaya apa? Rindu dan cinta tu hadir. Tuan-tuan, Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Ad-Dibai yang susun maulid Ad-Dibai, dia duduk di Zabid, Yaman. Hari tu dia siapkan jemaah nak pergi ziarah Nabi di Madinah. Daripada Yaman, masa tu nak pergi Madinah lebih kurang perjalanan dalam 2 minggu. Zaman tu 2 minggu perjalanan Yaman, Madinah. Jadi tengah-tengah dia bagi targhib, tengah-tengah dia bagi adab menziarahi Rasulullah. Datang budak umur 10 tahun. Celah-celah, umur 10 tahun. Dengar sekali. Habis dia bagi adab nak siap pergi, budak tu kata, Syekh, saya nak ikut sekali boleh? Syekh Wajihuddin kata, kamu nak ikut sekali? Sebab apa? Syekh nak ziarah Madinah. Aku nak ziarah Madinah. Ni Syekh, saya nak ikut. Sebab apa kamu nak ikut? Syekh, saya rindukan Nabi SAW. Bayangkan, budak umur 10 tahun boleh kata rindu kat Nabi SAW. Agak-agak rindu tu main sendiri kan? Diikhtiar dan diusahakan. Dalam rumah, kalau kita kenalkan selain daripada Allah dan Rasul, maka anak-anak kita akan membesar dengan selain daripada Allah dan Rasul. Kalau dalam rumah kita perkenalkan dengan Allah dan Rasul, maka anak itu akan membesar dengan Allah dan Rasul. Tuan-tuan, Syekh Wajihuddin kata, adapun kamu rindu cinta Nabi, minta maaf tak boleh nak bawa, perjalanan jauh, dan kamu baliklah. Tuan-tuan, budak tadi kecewa dalam jalanan nak balik ni. Dia fikir kalau aku tak ambil peluang ni, agak-agak bila lagi nak datang peluang pergi Madinah. Dia telah patah balik selinap masuk dalam beg jemaah. Dia selinap masuk dalam beg salah seorang jemaah. Bila selinap masuk ni, Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Ad-Dibai pun tak perasan. Maka mereka pun bertolak pergi mana? Madinah. Perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 2 minggu. Berhenti, rehat, makan. Akhirnya sampai di Madinah. Bila sampai di Madinah, tuan-tuan, Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Ad-Dibai telah minta jemaah-jemaah untuk berhimpun, nak bagi targhib lagi dan juga adab untuk menziarahi Nabi SAW. Jadi anak kecil ni duduk dalam beg tadi, lompat keluar, duduk sekali dalam ramai-ramai tadi. Syekh Wajihuddin tengok budak ni. Kata, macam mana kamu boleh dekat sini ni? Anak tadi kata, Syekh, saya minta maaf, saya masuk dalam beg jemaah.
Kamu masuk dalam beg jemaah, maknanya sepanjang perjalanan kamu dalam beg tu. Syekh, sepanjang jalan saya dalam beg tu 2 minggu. 2 minggu Syekh. Aku tak heran sebenarnya kamu sampai Madinah ni. Aku heran. 2 minggu kamu dalam beg tu, kamu makan apa? Kamu minum apa? Syekh, kerinduan dan kecintaan saya kepada Allah dan Rasul menghilangkan lapar dan dahaga saya. Kerinduan kepada Nabi SAW telah menghilangkan lapar dan dahaga dia. Tuan-tuan, orang-orang dulu dapat bentuk cinta macam ni kat anak-anak mereka dalam rumah tangga mereka. Sehingga budak tadi telah genggam tanah Madinah, dia angkat tanah Madinah, dia kata, Syekh, dulu Nabi pijak tanah ni. Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Dibai kata, Nabi duduk di sini dulu, Nabi tinggal di sini, Nabi berjalan di sini, ya, Nabi pijak tanah ni dulu, ni tanah Madinah. Dia cium tanah tadi. Tuan-tuan, budak tu manusia kan. 2 minggu tak makan. Dia rebah dan dia mati. Dia rebah dan dia mati. Dan jasad anak kecil tadi telah dimakamkan di Jannatul Baqi'. Tuan, sampai hari ini, al-mar'u ma'aman ahbabta. Itu yang Nabi kata. Satu orang kekasih, pasti akhirnya akan bersama dengan kekasih dia. Siapa yang lebih Nabi cintai lebih daripada kita semua? Siapa yang lebih mencintai ahli keluarga lebih daripada Nabi SAW? Tapi apa yang Nabi buat dengan ahli keluarga Nabi? Tuan-tuan, apakah ahli keluarga Nabi memiliki kemewahan harta? Ada dunia. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, satu orang cucu Nabi. Pernah Nabi berkhutbah. Sayyidina Hasan kecil lagi. Lalu di depan Nabi SAW. Nabi turun, Nabi angkat sambil khutbah, Nabi pegang. Nabi SAW beritahu, ni anakku Hasan adalah sayyid yang akan menyatukan umat ni. Tuan-tuan, Nabi pernah cium bibir Sayyidina Hasan dengan mengalir air mata Nabi. Nabi tahu sampai masa anak ni akan mati nanti, akan diracun. Ya. Bila Sayyidina Ali ayahnya dibunuh di Kufah oleh Abdul Rahman ibn Muljam yang naik menjadi khalifah, lepas tu siapa dia? Sayyidina Hasan di Kufah, di Syam, masih lagi khalifah dia, masih lagi siapa dia? Muawiyah bin Abu Sufyan. Kata Hasan, mana mungkin kepemimpinan orang Islam ada 2. Maka dihimpunkan pengikut dia, dia bagi targhib, dan akhirnya diserahkan kuasa dia kepada siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Tuan-tuan, dia balik duduk di Madinah. Takdir Allah, apa yang Nabi SAW telah sampaikan kepada sahabat, takdir tu tiba, dia kena racun dan mati di Madinah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tuan-tuan, 4 bulan sebelum berlaku peperangan Badar. Perang Badar berapa hari bulan? Bulan Ramadan, tahun kedua Hijrah. 4 bulan sebelum, bulan Jamadil Awal, di penghujungnya nak masuk ke Jamadil Akhir, 150 orang para sahabat telah dibentuk dan diberikan panji Nabi kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka bergerak daripada Madinah menuju ke satu tempat yang bernama Yanbu' An-Nakhl. Di mana Yanbu' An-Nakhl daripada Badar lebih kurang dalam 30-40 km. Tuan-tuan, mereka buat apa? Mereka dapat tahu yang Abu Sufyan telah rampas harta orang Islam dan nak bawa pergi Syam untuk dijual kat sana. Peristiwa ini berlaku 4 bulan sebelum Badar. Nabi harap dapat intercept jemaah tu untuk Nabi ambil harta orang Islam balik. Tapi bila sampai di Yanbu' An-Nakhl, di sebuah kampung yang bernama Al-Ushairah, ternyata Abu Sufyan dah lepas. Dan disitulah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu telah meriwayatkan kisah. Aku, kata Ammar, dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sedang duduk, 2 orang melihat daripada kabilah Mudlij gali perigi. Tengok orang gali perigi, tertidur Sayyidina Ali, tertidur Sayyidina Ammar. Bila tertidur, tiba-tiba kata Ammar, aku terdengar suara Nabi SAW sebut, Qum ya Abu Turab, Qum ya Abu Turab. Bangun wahai bapak tanah, bangun wahai bapak tanah, bangun wahai Abu Turab. Kata Sayyidina Ammar, aku bangun dan aku tengok Nabi sedang kejutkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Dan bila Sayyidina Ali duduk, Nabi mendekati Sayyidina Ali, lantas Nabi kata, wahai Ali, inginkah aku khabarkan kepada kamu dua manusia yang paling celaka? Tuan-tuan, bayangkan macam mana keadaan. Tiba-tiba baru bangkit tidur ni. Nabi kata yang pertama ialah Uhaimar, golongan yang membunuh untanya Nabi Saleh alaihi salam. Dan yang kedua, Nabi dekat dengan Sayyidina Ali. Nabi letakkan tangan Nabi dekat atas dahi Sayyidina Ali. Kedua, kata Nabi, ialah orang yang akan bunuh kamu, sehingga darah akan membasahi janggut-janggut ni. Tuan-tuan, agak-agaklah macam mana perasaan Nabi nak beritahu kat Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali pada Nabi? Yang pertama, sepupu Nabi SAW. Sayyidina Ali ni nyawa pun dibagi untuk Nabi. Yang kedua, menantu Nabi SAW. Yang ketiga, dalam Masjid Nabawi, rumah Nabi, dengan Sayyidatuna Aisyah. Tuan-tuan, kalau masuk Masjid Nabawi, kalau kita ambil ni mimbar Nabi, ni raudah, tuan-tuan, maqam Nabi sebelah kiri. Sebelah maqam Nabi, ni rumah Nabi dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Betul-betul sebelah rumah Nabi ialah rumahnya Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Nabi dan Sayyidina Ali rumah berjiran sebelah-sebelah. Belakang rumah Nabi ialah rumah isteri Nabi yang nombor 2. Siapa dia? Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Sebelah rumah Sayyidatuna Saudah ialah rumah Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Sayyidatuna Zainab meninggal muda, umur 25. Jadi bila Sayyidatuna Zainab meninggal, Nabi letak siapa di dalam rumah tu? Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian rapat lagi sebelah kiri, rumah siapa dia? Sayyidatuna Zainab binti Jahsh. Lepas tu rapat lagi kiri, rumah siapa dia? Ummu Habibah radhiyallahu taala anha binti Abu Sufyan. Lepas tu sebelah lagi rumah siapa dia? Rumah Sayyidatuna Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha. Lepas tu sebelah lagi rumah siapa dia? Rumah Sayyidatuna, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya lupa rumah. Lepas tu rumah Sayyidah Maimunah binti Harith radhiyallahu taala anha. Siapa seorang lagi tuan? Saya sebut baru 8. Ingat tak? Kalau ingat lagi kita sebut. Tuan-tuan, boleh bayang tak yang saya sebut kedudukan tadi? Rumah Nabi, Sayyidina Ali. Lepas tu belakang rumah Sayyidatuna Saudah. Sebelah rumah Saudah rumah Zainab binti Khuzaimah. Bila Zainab meninggal, siapa ganti? Ummu Salamah. Lepas tu Zainab binti Jahsh. Lepas tu Ummu Habibah. Lepas tu Sayyidatuna Safiyah. Lepas tu Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Lepas Sayyidatuna Juwairiyah, rumah Sayyidatuna Maimunah binti Harith. Lepas tu Babun Nisa. Tuan-tuan pergi umrah, ingat lagi tak Masjid Nabawi? Babun Nisa, ada satu pintu, nama dia pintu Bab Nisa, pintu perempuan. Kita pun heran, nama Babun Nisa tapi orang lelaki pernah masuk. Tapi sekarang ni nak tak nak orang lelaki memang kena masuk, sebab laluan tu laluan ke Raudah, Babun Nisa. Satu ketika dulu Nabi tak bagi lelaki masuk ke pintu tu. Kenapa? Sebab sederet tu kan rumah isteri-isteri Nabi. Sangatlah tak elok kalau lelaki lalu situ. Maka Nabi khaskan pintu tu untuk wanita-wanita, para sahabiah nak masuk ke masjid, masuk ikut pintu tu. Jadi apa yang berlaku? Para sahabiah masuk. Sayyidina Abdullah bin Umar kata, semenjak Nabi buat pengisytiharan, itulah pintu untuk wanita masuk, aku dah tak masuk dah pintu tu. Kata para sahabat, Ibnu Umar tak masuk sampailah dia wafat. Ikut pintu tu. Itu Babun Nisa. Satu sahabiah isteri Nabi yang saya tak sebut tadi. Siapa dia? Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha binti Umar. Mana rumah Sayyidatuna Hafsah? Rumah Sayyidatuna Hafsah di mana? Tuan-tuan masuk nak ziarah Nabi kan? Babul Salam sana, Babul Baqi' sana. Sebab tu makam Nabi. Kita lalu nak keluar Babul Baqi', tuan-tuan akan berdiri. Kalau kita terus pusing, tuan-tuan akan berdiri. Ni makam Nabi kan? Ni Rasulullah, logo Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kita pun berdiri, kita pun bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kita pun megak kanan sikit, kita bagi Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Sayyidina Abu Bakar. Kita ke kanan sikit, kita kata Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin Sayyidina Umar Al-Khattab.
Tuan-tuan, tempat kita berdiri bagi salam, itulah rumah Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang yang nak bagi salam kat Nabi, automatik dia dah masuk di tapak rumah Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha. Ada peristiwa dalam tu? Ada. Tentang apa? Keluarga Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususiyah yang Allah bagi pada Nabi. Isteri berapa orang? 11 orang. Yang melihat Nabi wafat berapa orang? 9 orang. 2 wafat ketika Nabi masih hidup. Siapa dia? Yang pertama Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaiha salam. Yang kedua Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Zainab binti Khuzaimah dulu isteri kepada siapa dia? Ubadah. Sayyidatuna Ubaidah bin Abdul Muttalib. Siapa dia sepupu Nabi? Ubaidah bin Abdul Muttalib syahid bila? Badar. Perang Badar. Berapa orang syahid di kalangan sahabat? 14. 13 dimakamkan di medan Badar, seorang. Selalu dalam buku sirah sebut seorang lagi dimakamkan di luar Badar. Tak disebut di mana. Dia dimakamkan di satu tempat yang nama dia Wadi Zafiran. Di Wadi Zafiran, 28 km daripada tapak medan Badar, disitulah ditanam Sayyidina Ubaidah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, suami kepada Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Bila syahid Ubaidah radhiyallahu anhu, habis tempoh iddah, Nabi masuk Madinah. Tak lama, umur dia 25 tahun, dia meninggal dunia. Dan dialah Nabi, isteri yang Nabi gelar Ummul Masakin, ibu orang miskin. Sebab Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah sering kali duduk dan ambil berak dengan orang miskin. Tuan-tuan, di rumah Hafsah radhiyallahu taala anha pernah berlaku peristiwa. Asbab, kata Al-Imam Jalil As-Sayuti, asbab, antara asbab turunnya ayat Al-Quran surah At-Tahrim ayat 1, disebabkan oleh peristiwa ni. Ada beberapa peristiwa, salah satu yang menjadi asbab turunnya ayat daripada surah At-Tahrim ayat 1. Sayyidatuna Hafsah datang minta izin, ya Rasulullah, nak balik rumah ayah Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi izinkan, maka rumah tu kosong. Bila rumah tu kosong, Nabi telah bawa balik satu orang wanita. Ikhtilaf di kalangan ulama, sebahagian kata dia isteri Nabi, sebahagian kata dia hamba perempuan Nabi. Kalau dia termasuk di kalangan isteri Nabi, maka isteri Nabi jumlah orang 12. Kalau dia ialah hamba perempuan Nabi, kekal 11. Jadi Nabi bawa balik dia. Sebab apa Nabi bawa balik dia? Tadi saya sebut nama rumah-rumah isteri-isteri Nabi tadi, ada sebut nama Maria Al-Qibtiyah? Tak sebut. Kerana rumah dia bukan kat situ. Rumah dia di mana? Rumah dia di Awali. Awali di mana? Dekat Syariat Korban. Syariat Korban di mana? Tempat tuan-tuan kalau pergi umrah, pergi ziarah Madinah, tempat tuan-tuan makan otak kambing. Makan otak kambing, nak makan ikan, baik punya kat situ. Atas pada Syariat Korban ialah Awali. Di situ sampai hari ini ada Masyrabah Maria Ummu Ibrahim. Sebab isteri Nabi yang Nabi dapat anak berapa orang? Seorang ya, Sayyidatuna Khadijah. 6 orang daripada Khadijah, seorang daripada Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah Ummu Ibrahim. Tuan-tuan, dia duduk Awali. Jadi dia duduk jauh sikit daripada Nabi. Dekat situ ada Masjid Abu Bakar dibina. Sebab apa? Tapak tu tapak rumah Abu Bakar. So Abu Bakar Siddiq ni di mana ada isteri Nabi ataupun wanita yang ada kaitan dengan Nabi, maka dia akan bina rumah untuk isteri duduk situ teman. Ini sifat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ialah orang yang sentiasa bersama Nabi, dan dia juga khawatir agar isteri-isteri Nabi yang jauh-jauh ni ada orang daripada keluarga dia untuk teman. Ini Sayyidina Abu Bakar. Dia sentiasa duduk depan dan mengkedepankan apa yang ada pada dia untuk agama dan Nabi. Sebab tu bila hijrah, yang berhijrah dengan Nabi yang pertama Rasulullah, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Amir ibn Fuhairah sebenarnya, hamba dia yang dimerdekakan. Yang keempat sebenarnya Abdullah ibn Uraiqid, penunjuk jalan. 4 orang ni jalan hijrah dengan Nabi. Dan ketika dalam tempoh perjalanan tu Nabi dahaga. Nabi tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, ada air tak? Nabi dahaga. Ketika tu Abu Bakar memang tak ada air, tak ada siapa ada air masa tu. Dan Abu Bakar tak jawab, tak ada. Ini cinta ni. Ini cinta. Kita kalau
minta tolong anak lah. Tengok saya handphone ayah kat dalam beg. Dia baru fikir, tak ada. Aish, hang tengok ke tak ni? Baru pergi dah tak ada. Ini kita punya anak-anak lah. Anak tuan-tuan tak lagu, anak saya lagu. Tanya, benar memang tak ada kat dia? Tak ada, tak cari pun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bila Nabi minta, walaupun benda tu tak ada masa tu kat dia, dia berikhtiar, dia usaha dan akhirnya dapat air. Bawa ke Nabi, ya Rasulullah, ni air Rasulullah. Nabi ambil air tadi, Nabi minum. Bila Nabi minum, dia tengok Nabi minum, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Fasyariban Nabi hatta wartawaitu ana. Yang minum air itu Nabi, yang hilang dahaga aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan ni sayang, ni cinta Abu Bakar Siddiq ni luar biasa. Kata Sayyidina Umar, siapa pun tak dapat nak potong Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam agama ni, tak ada siapa. Keluarga terbaik lepas daripada keluarga Nabi lah keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia dah siapkan ahli keluarga dia. Bukan hanya dia dipersiapkan untuk agama, ahli keluarga dia dipersiapkan untuk agama. Dalam peristiwa hijrah, anak-anak dia semua terlibat dalam hijrah. Yang bagi bantuan, yang hantar makanan, naik turun Jabal Thur siapa dia? Sayyidatuna Asma radhiyallahu anha, perempuan mengandung lebih kurang 7 bulan kata ulama masa tu. Kalau mengandung 2 bulan, 3 bulan ni kita boleh sembang dah perut kecil lagi. Ni perut dah besar. Maka dia ambil tanggungjawab ni. Dia kata kalau aku bawa makanan, tak nampak sangat kerana makanan tu diikat di bawah perut dia. Tak ada cukup tali, dia ambil tali pinggang dia dikerat dua. Maka Nabi telah gelar dia zatin naqatain, pemilik 2 tali. Bila Nabi bagi gelaran, maka gelaran tu sampai kiamat. Tuan-tuan, kami naik Jabal Thur hari tu. Kami naik saja 3 jam. Kita tak ada stamina ni, tuan-tuan, naik mungkin laju sikit. Habis dah, habis selawat, habis bayan dah. Habis bayan buka dah untuk bagi semangat nak sampai atas ni. Habis bayan dah, habis bayan, habis selawat dah. Ya Allah, nak tercabut jantung. Akhirnya sampai atas, masa tu PKP. Bulan 9 tahun lepas. Dekat Malaysia, lockdown. Orang yang buat dakwah, habis satu dunia. Melompat sana, melompat sini, melompat sana. Kami duduk 3 bulan Saudi, keluar 4 bulan masa tu. 3 bulan di Saudi, sebulan di Albania. Tuan-tuan, ambillah masa, ambil peluang. Naik masa tengah tak ada orang. Naik sampai atas, tuan. Kita duduk dalam gua tu sejam. Duduk dalam gua tu, duduk dalam gua. Kita duduk fikir, Nabi SAW masa panjat Jabal Thur, umur Nabi berapa? 53. Umur Abu Bakar Siddiq berapa? 51. Tuan-tuan, bukan 35, 53. Nabi SAW panjat Jabal Thur dan Sayyidatuna Asma panjat dalam keadaan mengandung. Amir ibni Fuhairah bukan panjat seorang-seorang. Kerja dia apa? Kerja dia mengembala kambing. Bawa kambing hari-hari, bawa naik sampai atas. Lepas tu perah susu bagi Nabi Sayyidina Abu Bakar minum. Yang kedua, dia akan menghilangkan tapak kakinya Sayyidina Asma dan Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. Sayyidina Asma apa kerja dia? Bawa makanan. Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar apa kerja dia? Mata-mata spy Nabi SAW. Hari-hari pergi dekat Darun Nadwa, dengar apa berita terbaru daripada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy beritahu siapa yang dapat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq hayyan wa mayyitan, hidup ataupun mati, 100 ekor unta. Allah. Maka dia naik Jabal Thur, beritahu Nabi, berita tu Nabi kata, sekarang belum turun lagi. Sekarang kita duduk lagi dekat dalam gua ni. Berapa hari bulan? 27 hari bulan Safar. Esok dia main lagi. Bawa berita baru pula. Nabi kata belum lagi. Berapa hari bulan? 28 hari bulan Safar. Esok dia main lagi 29 hari bulan Safar, naik beritahu berita terbaru tentang keadaan orang Quraisy. Nabi kata sekarang masa dia. Lepas 3 hari duduk Jabal Thur, baru turun. 29 Safar, Nabi turun daripada Jabal Thur, bergerak pergi mana? Pergi ke Madinah. Tuan-tuan, bayangkan. Mereka dipersiapkan, Abu Bakar siapkan anak-anak dia untuk peristiwa hijrah ni. Iman yang sempurna. Sehingga bila Abu Bakar Siddiq keluar, Abu Quhafah, siapa dia Abu Quhafah? Ayah pada Sayyidina Abu Bakar. Ketika tu mata dia dah buta dah. Datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jumpa dengan Sayyidatuna Asma. Beritahu dekat Sayyidatuna Asma, wahai Asma, zalim, kejam bapak kamu, tinggalkan kamu semua tanpa apa-apa, harta, apa-apa, duit dan keperluan. Sayyidatuna Asma ambil batu, letak dekat tempat biasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq letak duit, tutup dengan kain. Dia angkat tangan atuk dia, dia kata, atuk pegang ni, atuk pegang ni. Ni kan banyak duit-duit, harta-harta ni ayah tinggal. Lega Abu Quhafah dengar.
Ni, dalam keadaan genting macam tu, dia boleh tenangkan datuk dia. Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Tuan-tuan, bayangkan. Bila Nabi SAW sampai di Madinah, maka Sayyidatuna Asma baru bergerak hijrah. Sebab apa? Lambat. Dalam peristiwa hijrah. Azan lah Ustaz? Azan lah. InsyaAllah. Azan sama. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah mempersiapkan ahli keluarga ni. Sayyidatuna Asma lewat sikit hijrah. Sebab dalam perjalanan hijrah Nabi bertemu dengan kemah Sayyidatuna Ummu Ma'bad, lepas tu peristiwa dengan Sayyidina Suraqah ibn al-Malik, lepas tu Nabi terserempak dengan kafilah Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Siapa dia Zubair ibn al-Awwam? Suami kepada Sayyidatuna Asma. Dia baru dalam perjalanan balik ke Mekah. Jadi bila dia sampai di Mekah, barulah dilakukan persiapan untuk berhijrah. Maka Sayyidatuna Asma berhijrah dalam keadaan mengandung, dalam keadaan sarat. Di Madinah, Nabi bertemu dengan golongan yang Nabi tak pernah bertemu di Mekah. Dan setiap Nabi Allah uji dengan golongan ini. Siapa dia? Bani Israel.
Di Mekah Nabi tak diuji dengan Bani Israel. Di Mekah Nabi diuji dengan Quraisy. Tapi sampai di Madinah Nabi diuji dengan Bani Israel. Bani Israel ni tuan-tuan, mereka berhijrah ke bumi Madinah dengan harapan Nabi yang terakhir lahir daripada kalangan mereka. Tapi ada ulama yang ikhlas di kalangan mereka yang akhirnya telah menjadi para sahabat Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Salam, jadi sahabat Nabi, ini Yahudi. Mukhairiq, ini sahabat Nabi, Yahudi. Sayyidatuna Safiyah binti Huyai, jadi isteri Nabi. Raihanah binti Zaid, jadi hamba perempuan Nabi. Tuan-tuan, mereka ni daripada Bani Israel. Dan bila Nabi nak sampai Bani Israel, mereka mengatakan bahawa kami telah mengenalkan kepada orang Islam itu sihir. Sehingga bila mereka sampai di bumi Madinah, mereka takkan melahirkan apa-apa keturunan daripada mereka. Tuan-tuan, tak lama lepas Sayyidatuna Asma sampai, maka dia telah bersalin. Sayyidatuna Asma telah bersalin. Itulah bayi yang terakhir daripada kalangan orang Muhajirin yang lahir di kota Madinah. Dibawa terus kepada Nabi. Nabi telah pegang bayi tadi. Dan Nabi telah namakan dia dengan nama Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Inilah sahabat yang lahir pada tahun pertama hijrah bernama Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhuma. Cucu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cucu saudara kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaihi salam. Sebab cucu saudara pula. Awam bin Khuwailid dua beradik dengan Sayyidatuna Khadijah. Sebab Awam bin Khuwailid bapa kepada Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hubungan dia dengan Nabi pun rapat, hubungan dia dengan Sayyidina Abu Bakar pun rapat. Inilah keturunan daripada gabungan keturunan daripada Bani Tamim dan Bani Abdul Manaf. Daripada lagi tepat bukan Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Qusay. Dan Abdul Uzza dan Abdul Manaf ni dua beradik. Tuan-tuan, semua orang, kalau Sayyidina Umar lalu, orang akan lari daripada tempat. Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab ni, Nabi kata bukan manusia ya. Sayyidina Umar lalu tu jalan, jin syaitan 3 hari tak lalu jalan tu. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu hari Nabi lalu dikala budak-budak tengah main. Berselerak budak-budak lari. Kecuali siapa? Satu orang budak tak lari. Ustaz sampai pukul apa Ustaz? Minta maaf Ustaz. Ha? Iya kah? Kok saya bahaya? Tapi lalang dah jauh-jauh ni nah. Esok saya kuliah subuh kat Putrajaya. Lepas tu balik Melaka balik. Sebab maghrib besok dekat Serkam. Surah Bertam. Esok maghrib. Jadi subuh saya lari kat Putrajaya sebab program tu yang Ustaz Farhan buat di Putrajaya tu. Dan Ustaz Farhan, saya baru dapat berita kematian ayahanda Ustaz Farhan tadi. Dan dalam masa yang sama hari ni pun meninggal satu orang wali Allah, Pak Sumit juga. Tuan-tuan, hari ni Jumaat ni, nanti tengok balik, saya tengok sekali lalu tadi. Hari Jumaat ni, Allah Subhanahu wa taala muliakan hari ni lebih daripada hari-hari yang lain. Sayyidul Ayyam, hari Jumaat tu sebahagian saya minta maaf dulu tuan, hari Jumaat ada orang lahir Jumaat letak nama anak Said. Kata lepas pagi ni Said anak hari Jumaat. Sebab letak nama Said, masa tu boleh daftar lagi. Anak nama Said lahir Jumaat boleh daftar lagi. Sekarang ni tuan-tuan letak nama anak Said dah tak boleh daftar dah. Bahagian pendaftaran dah tak bagi dah. Kecuali bapak dia, atuk dia ada nama Said. Ni, Wan, semua dah tak boleh dah. Dulu tak ada masalah. Boleh letak. Tuan-tuan, kita balik pada Sayyidina Abdullah bin Zubair. Sayyidina Umar Al-Khattab lalu jalan tu, semua berselerak budak-budak lari melainkan satu orang budak. Sayyidina Umar tu yang ni, kamu tak takut ke aku? Budak-budak tengok aku lari. Budak tadi kata, wahai pakcik, sesungguhnya ibu aku ajak untuk tak takut pada siapa-siapa melainkan Allah. Dikatakan Abdullah bin Zubair masa tu sekitar 7 tahun umurnya. Tuan-tuan, Sayyidina Umar tanya, ibu kamu siapa dia? Dia kata Asma binti Abu Bakar. Tuan-tuan, Sayyidina Umar dengar, patutlah.
Ibu dia siapa dia? Sayyidatuna Asma, satu orang yang cukup hebat. Dia sendiri usaha atas iman dan telah bentuk iman yang cukup sempurna lah ketika anak dia ni. Keluarga yang telah dibentuk asbab pendidikan Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bentuk keluarga dia seperti mana acuan yang diinginkan oleh keluarga Nabi SAW. Tuan-tuan, Sayyidatuna Asma telah besarkan Abdullah bin Zubair dengan keimanan yang cukup baik. Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan seorang di kalangan mereka 3 beradik. Sahabat cuma seorang, Abdullah bin Zubair. Hak lain semua tabi'in, lahir lepas Nabi wafat. Semua hebat-hebat belakang. Ketika umurnya Sayyidina Abdullah 70 tahun, berlaku fitnah yang cukup besar di kota Mekah. Di saat dan ketika itu Sayyidina Abdullah bin Zubair telah diangkat menjadi khalifah di Mekah. Dalam masa yang sama, khalifah di Syam ialah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, khalifah di Syam, khalifah di Mekah, siapa dia? Sayyidina Abdullah bin Zubair. Berlaku sikit konflik. Ketika gubernur siapa dia? Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi. Allah. Sayyidina Hajjaj ni, kita tak cerita lah malam ni. Tapi saya cuma nak sebut nama dia saja sebab nama dia terlibat dalam peristiwa ni. Telah berlaku serangan di bumi Mekah. Peperangan berlaku di Masjidil Haram. Manjenik yang telah dilambung telah menghantam Kaabah sehingga memecahkan sebahagian Kaabah. Kelambu-kelambu Kaabah telah terbakar. Peperangan itu berlaku di Masjidil Haram. Abdullah bin Zubair pakai baju besi, siap untuk keluar berjuang di jalan Allah. Sayyidatuna Asma hidup lagi. Umur Sayyidatuna Asma ketika itu usia lebih kurang 90 tahun. Abdullah bin Zubair sekitar 70 tahun. Tuan-tuan, Abdullah bin Zubair sebelum keluar tu salam dengan mak dia, cium dahi mak dia, peluk. Mak doakan saya nak keluar berjuang di jalan Allah. Sayyidatuna Asma dah buta masa tu. Dia pegang baju Abdullah bin Zubair, dia pegang dada Abdullah bin Zubair, dia kata, "Wahai Abdullah, kamu pakai apa ni?" Abdullah kata, "Baju besi, mak." Sayyidatuna Asma kata, "Orang yang syahid dia tak pakai benda-benda ni. Orang yang nak syahid dia tak pakai benda-benda ni." Tuan-tuan bayangkan, didikan satu orang ibu ni, bukan sampai anak menikah, saya minta maaf. Zaman sekarang ni, alhamdulillah, anak aku dah menikah dah, lepas tangan dah. Oh, dah lepas dah, tanggungjawab dah settle lah. Tuan-tuan, sahabat tak settlekan tanggungjawab dah. Pada sahabat, selagi mana dia hidup, selagi itu tanggungjawab untuk didik anak dia sampai mati. Tuan-tuan, Sayyidatuna Asma cuma kata macam tu, terus dia buka baju besi. Dan telah berlaku peperangan, masuk waktu zuhur, azan zuhur, dia telah berhenti dan dia telah salat di depan Kaabah. Tuan-tuan, hak serang ni pun orang Islam juga. Tentera Hajjaj Yusuf al-Thaqafi ni, tentera Islam juga, orang Islam juga. Tuan-tuan, mereka pun dah rasa syak ni, nak serang tak serang, nak serang tak serang, sebab tengah salat. Tuan-tuan, ingat lagi dah anak kita lahir kali pertama, perkataan pertama keluar pada mulut dia apa dia? Anak kita. Mungkin ada hak ingat, mungkin ada hak tak ingat. Kalau keluar perkataan anak senang ingat kita. Tuan-tuan, Abdullah bin Zubair dirakamkan dalam sirah perkataan pertama yang keluar pada mulut dia, as-saif. Dia boleh cakap ya, perkataan pertama keluar pada mulut dia, saif. Saif ni apa dia? Pedang. Tuan-tuan, mula-mula pedang keluar. Allah, ni berjuang. Ni betul-betul pejuang ni, betul-betul pejuang. Dan betul-betul dia menjadi orang yang mempertahankan agama sehingga mereka telah panah dia masa dia tengah salat. Dan dia telah rebah di depan Kaabah. Dan Hajjaj telah perintahkan kepala dia dipenggal. Dan darah dia telah memancut sehingga terkena salah satu tiang daripada tiang Kaabah. Tuan-tuan, kalau pergi Muzium Haramain di Mekah, dan sekarang ni tutup dah, nak masuk pun payah. Tuan-tuan, di Muzium Haramain ada tiang. Tuan-tuan kalau tengok tiang-tiang lama Kaabah, tuan-tuan baca label tiang tu. Ada satu label tiang, ialah tiang Abdullah bin Zubair. Dikatakan di tiang itulah darah dia memancut ketika mana dia syahid. Tuan-tuan, sampai dia syahid, masih lagi mak dia, didik dia. Inilah mereka para sahabat ridwanullahi ajma'in. Sebab tu kita, kalau anak buat salah, jangan pernah kita kata, ni salah ni, apalah. Kita kadang, bapak salah mak, mak salah bapak, bapak. Lah kali, anak pun tak tahu. Kadang-kadang benda kecil, Allah, saya minta maaf. Balik kerja, isteri kerja, suami pun kerja. Kadang-kadang zaman ni dua-dua kerja, penat belakang. Balik-balik rumah, anak berak pula lah pampers.
Anak berak dalam mimpi. Tengok-tengok mak kata, dah pergi kat ayah lah, mak penat ni. Ayah kata, la ilaha illallah, aku baru sampai berak pula ni. Pergi kat mak lah. Pergi kat mak pula. Mak kata lah, pergi kat ayah, mak penat. Saya asyik mak je basuh berak kau. Ayah kau tak ada pegang lagi tahi kau. Pergi ayah kau basuh. Berlari budak tu pergi kat ayah. Ayah kata, la ilaha illallah, ayah penat ni. Pergi kat mak kan. Berkerak tahi budak tu. Kadang-kadang hal tahi pun jadi besar lah Allah kan. Sebab apa? Saya minta maaf kan. Benda ni jadi sebab apa? Sebab bila kita letakkan handphone ni depan mata kita, apa benda paling besar sekali? Handphone ni. Sebab handphone ni paling depan ke mata. Kalau kita belakangkan handphone ni jauh. Lah kecil je handphone ni. Ada perkara lebih besar belakang handphone ni. Hari ni dunia kita letak depan mata kita. Sehingga dunia ni lah paling keutamaan kita. Sehingga dunia ni yang paling kita nak sekali. Nabi sebut, man kanatid dunya hammuhu. Barang siapa yang dunia itulah yang paling diharapkan, yang paling diniatkan, yang paling diinginkan, yang paling diusahakan, farraqallahu alaihi amruhu. Kata Nabi, Allah akan pecahkan urusan dunia. Kelang kabut habis hidup dia. Oh, hara semua. Orang lain kata apa benda settle? Benda kecil dia kan tak boleh settle. Oh, hang rasa kecil, hang tak kena boleh cakap Tuan-tuan, yang teraburkan urusan ni siapa? Allah. Sebab dunia tu jadi keutamaan. Wa faqrahu baina 'ainain. Allah akan letakkan kefakiran antara dua mata dia. Wa faqrahu baina 'ainain wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Allah kata untuk orang yang macam ni, kami bagi juga dunia, tapi sekadar-kadar yang kami tetap untuk dia, tak ada tambahan lagi dah. Tentang kalau hadis berhenti kat sini, tak ada, hadis ni ada tambahan dia. Nabi kata wa man kanatil akhiratu niyyatuhu. Barang siapa ialah akhirat tu yang paling dia niatkan, yang paling diharapkan, yang paling dia inginkan. Setiap perkara yang dia buat semua untuk negeri akhirat dia. Jama'allahu lahu amruhu. Kata Nabi, Allah sendiri akan susun urusan dia. Orang nampak macam tak boleh settle, dia kata benda simple lah ni, insya-Allah. Okey, tak ada masalah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan masukkan kekayaan dalam hati dia. Tuan-tuan, satu orang satu orang ulama daripada Amerika, dia cerita ada satu orang lelaki ni, kerja dia hari-hari pergi mancing ikan, dapat 2 ekor ikan balik. Kerja lelaki ni pergi mancing ikan, dapat 2 ekor ikan balik. Balik ya, makan ikan sekor lagi jual, dapat duit untuk keperluan. Esok keluar mancing lagi, dapat 2 ekor balik. Makan sekor, jual sekor. Ada orang tegur dia, kata, engkau ni kalau tunggu lama sikit dapat 4-5 ekor. Kan boleh jual banyak sikit, dapat untung lebih sikit. Dia kata, untuk apa? Iyalah, dapat untung lebih sikit, duit banyak sikit. Lepas tu dah duit banyak sikit, boleh beli bot, boleh mancing jauh sikit. Lepas tu, iyalah dapat ikan lagi banyak. Lepas tu, iyalah dapat duit lagi banyak lepas jual. Lepas tu, iyalah dapat beli kapal lagi besar. Lepas tu, boleh masuk lagi dalam. Lepas tu, boleh dapat ikan lagi banyak lagi. Lepas tu, boleh dapat kekayaan yang lebih hebat. Lepas tu, baru bahagia. Lah, kalau yang akhir tu maksud dia bahagia, aku tak perlukan semua tu sebab sekarang aku dah bahagia dah. Kalaulah yang akhirnya untuk bahagia, tak perlu susah payah macam tu sebab sekarang ni aku dah bahagia dah. Tuan-tuan, sebab tu sebenarnya apa yang kita nak masukkan dalam rumah kita sebenarnya? Satu orang yang bawa masuk dunia, bawa harta rumah tu. Nabi kata dah, bawa masuk akhirat, Allah susun urusan dia. Wa atadhu dunya wa hiya raghimatun. Dunia akan sujud di bawah tapak kaki dia. Tak larat tepih dunia, tak larat tepih. Dunia mai tepih. Tak larat tepih dah. Sahabat dah tak larat tepih dunia. Sayyidina Umar Abdul Aziz, zaman dia dah tak larat dah, tak ada siapa nak ambil zakat. Melimpah ruah harta. Sebab apa? Sebab mereka telah membentuk jiwa mereka dengan kehidupan akhirat. Mereka pandang dunia, sayup mata mereka nampak negeri akhirat. Ini sebenarnya yang kita nak bentuk. Sebab tu, bila Sayyidatuna Hafsah balik rumah Sayyidina Umar, rumah tu kosong, Nabi bawa balik siapa? Nabi bawa balik Sayyidatuna Maryah Qibtiyah. Bila bawa balik Sayyidatuna Maryah Qibtiyah, tuan-tuan, tak lama Sayyidatuna Hafsah balik. Allah balik-balik tengok Sayyidatuna Maryah lah rumah dia. Tuan-tuan, datang sebuah kecemburuan. Cemburu ni isteri Nabi, tuan-tuan. Kalau isteri Nabi cemburu, kita ni siapa? Tak payah kata bini
Allah, 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 Allah. Tuan-tuan, kecemburuan datang. Maka Nabi SAW kata apa? Wahai Hafsah, jangan cerita pada mana-mana isteri aku tentang apa yang berlaku ni. Mulai hari ni, aku tak akan bersama lagi dengan Sayyidatuna Maryah. Mulai hari ni, aku haramkan diri aku daripada bersama dengan Maryah. Sedangkan Maryah tu halal untuk Nabi. Sebab nak jaga hati siapa? Sebab nak jaga hati Hafsah. Maka Nabi juga keluar perkataan tu, terus Jibril turun. Tegur terus Nabi. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan perkara yang Allah halalkan untuk kamu? Tabtaghi mardat azwajik. Apakah yang kamu inginkan ialah keredaan isteri kamu? Kita nak redha siapa? Kita kadang-kadang nak jaga perasaan ahli keluarga, buat benda yang Allah larang. Wallahu ghafurur rahim. Allah kata tak apa, tak apa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nabi kata apa tadi? Dekat Sayyidatuna Hafsah, jangan cerita kat siapa-siapa. Tuan-tuan, benda tu bukan senang. Hak jangan itulah nak buat. Sayyidatuna Hafsah ni rapat dengan siapa dia? Sayyidatuna Aisyah. Tadi saya sebut rumah tadi kan? Rumah Hafsah, rumah Aisyah. Rumah Hafsah kat mana? Sebelah. Sebelah betul. Sebelah betul. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. Nabi pesan kat isteri dia, jangan cerita kisah ni kat siapa-siapa. Tapi Sayyidatuna Hafsah dah cerita dekat Aisyah. Bila cerita kat Aisyah, tuan-tuan, siapa yang reveal? Allah yang reveal. Allah panggil Hafsah. Apa nama Nabi panggil Hafsah? Nabi kata, wahai Hafsah, kan aku kata jangan cerita kat siapa-siapa. Kenapa cerita juga kat Aisyah? Hafsah kata, ya Rasulullah, mana tuan tahu yang saya cerita? Man anba'aka hadha? Siapa? Kenapa cerita pada ni? Nabi kata, qala nabba'aniyal alimun khabir. Yang beritahu kat aku ialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha halus pengetahuan dia. Apa yang kita boleh sembunyikan daripada Allah, tuan-tuan? Kita mungkin boleh sembunyikan daripada keluarga kita macam-macam benda. Sehingga tuan-tuan, saya minta maaf, kadang-kadang huru-hara yang berlaku dalam rumah kita bukan sebab siapa-siapa, sebab kita. Sebab dosa kita. Selagi kita tak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itu masalah itu takkan selesai. Selagi kita tak buat masuk sunnah Nabi dalam keluarga kita, selagi itu takkan selesai. Apa makna selesai? Makna selesai bukan makna dah settle masalah depan kita. Tak. Makna selesai tu kat mana? Ni. Yang bagi masalah siapa? Allah. Yang selesai masalah siapa? Allah. Sebab tu Maulana Zakaria, bapa dia Maulana Yahya lempang dia. Tampar dia nak beritahu, wahai Zakaria, siapa kamu nak kata bantal tu kamu punya? Kerana tak ada benda dalam dunia ni kita punya. Semua yang ada pada kita Allah punya. Isteri kita Allah punya. Anak kita Allah punya. Genggaman tangan yang kita tak mau lepas, satu hari nanti kita kena lepaskan tangan tu juga. Sebab genggaman tu pun Allah punya. Tuan-tuan, kita sayanglah siapa yang kita nak sayang. Sampai hari satu masa kita akan berpisah. Suka ataupun tidak, kita akan berpisah. Kerana kehidupan ni pun Allah punya. Sebab tu betapa rugi orang yang meletakkan diri dia mencintai benda yang salah. Mencintai benda yang salah akan mengundang kecemburuan yang salah. Kecemburuan yang salah akan menyebabkan kehidupan yang salah. Tuan-tuan, akhirnya pengakhiran dia pun jadi masalah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan bantu kita, tuan-tuan. Allah tegur isteri-isteri Nabi apa Allah sebut tadi? In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Kalau kalian taubat pada Allah, sungguh hati-hati kalian ni cenderung untuk beriman, untuk sungguh-sungguh mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi pesan kat isteri-isteri Nabi untuk buat apa? Taubat.
Teguran ini untuk Nabi, untuk isteri Nabi dan untuk kita semua sampai kiamat. Tuan-tuan, sebab tu Fudail bin Iyad rahimahumullah kalau balik rumah, isteri melawan, anak tak dengar cakap. Kata Fudail, aku tak pernah salahkan isteri aku tak pernah salahkan anak aku. Akan aku ambil wuduk dan salat taubat 2 rakaat. Akan aku bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan selesaikan masalah rumah tangga aku, isteri akan taat, anak-anak akan dengar cakap. Jadi macam mana cara nak selesai masalah rumah tangga orang Islam? Kita semua kena taubat. Jangan sibuk, jangan suruh orang taubat, kita kena taubat. Sebab kita lah yang lebih layak untuk bertaubat. Sebab taubat ni akan buka segala-gala kebaikan langit dan bumi. Sebab apa Allah sebut dalam Quran surah Nuh ayat nombor 9. Fastaghfiru innahu kana ghaffara. Istighfarlah pada Allah, minta ampun sungguh-sungguh kerana Allah Taala sedang menantikan untuk ampunkan setiap daripada kamu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nanti dia istighfar, Allah Taala akan turunkan hujan yang lebat. Kata mufassirin, makna hujan lebat tadi apa dia? Makna dia ialah rahmat mencurah-curah. Allah akan turunkan rahmat mencurah-curah dalam rumah tangga tu, sehingga kan rumah tangga tu akan disinari dengan cahaya agama yang paling sempurna. Allah sebut tadi apa? Turun rahmat, turun hujan yang mencurah-curah. Wa yumdidukum bi amwal. Ada masalah harta, Allah kata taubat, Allah akan selesaikan masalah harta. Wa banin. Ada masalah anak-anak, ada masalah anak. Kahwin dah 10 tahun tak dapat anak, taubat, Allah bagi anak, Allah akan selesaikan masalah anak-anak tu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Taala akan jadikan, Allah akan bagikan untuk kamu, akan jadikan untuk kamu taman-taman, kebun-kebun dan mengalir sungai di bawahnya. Bahagia akan masuk tuan-tuan dalam rumah tangga kita daripada asbab taubat. Jangan cari salah orang. Kita selalu cari salah isteri, duk cari salah suami, suami cari salah isteri. Semua nak betul je dalam rumah tu. Lah kali anak pun tak larat nak duduk dalam rumah tu. Sebab apa? Semua orang betul, asyik dia yang salah. Kalau salah ya dia, asyik kena je dia. Dia pun tak tahu bila dia betul dalam rumah tu. Tuan-tuan, kita hadirkan hati kita sendiri, ajak diri saya sendiri. Kita mulalah cari kebaikan, terutamanya ahli keluarga kita, supaya ahli keluarga kita dapat dibentuk seperti mana apa yang Nabi nak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Yaquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaika. Yang mana bahan bakar dia daripada batu dan manusia. Yang jaga dia siapa dia? Malaikat. Ghilazun syidad. Kerah kata Allah. Kerah malaikat ni. Sebab tu, untuk selamatkan setiap ahli keluarga kita ni sekarang ni masalah. Masukkan agama. Saya nak tutup dengan satu kisah terakhir. Tuan-tuan, keluarga Nabi SAW. Rumah Nabi dengan rumah Sayyidatina Fatimah tadi kan sebelah-sebelah. Maulana Yusuf Al-Kandahlawi bawa kisah ni dalam Hayatus Sahabah jilid ketiga. Dikatakan Sayyidina Ali diuji dengan kelaparan yang cukup hebat hari itu. Lapar sangat. Begitu dekat Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, kalau kamu boleh pergi rumah Rasulullah, kalau ada makanan dekat rumah Nabi untuk kita. Sayyidatina Fatimah dengar suami dia kata berlari pergi rumah Nabi. Ketuk pintu rumah Nabi. Nabi kata, "Hadza ladaqu Fatimah." Ni ketukan Fatimah ni. Dia ketuk, dia datang di waktu yang dia tak biasa datang. Mesti ada benda penting. Ummu Aiman radhiyallahu anha buka pintu. Sayyidatuna Fatimah meluru masuk. "Ya Rasulullah, innal malaika ta'amuhum bitahlili wa tahmidi wa tasbihi ma ta'amuna." Ya Rasulullah, para malaikat makanan dia tahlil, tasbih, tahmid. Makanan kita apa ya? Makanan kita apa? Tuan-tuan boleh bayang tak? Sayyidatuna Fatimah datang nak bagi tahu yang lapar sebenarnya. Tapi tak tergamak nak cakap lapar. Kias dengan ayah dia sendiri. Nabi dengar je Sayyidatuna Fatimah kata macam tu, maka Nabi dah faham. Keluarga anak Nabi ni lapar. Nabi kata, "Wahai Fatimah, ketahuilah, di rumah Rasulullah ni 30 hari berlalu, langsung dapur tak berasap sampai hari ni. Sebulan dah Nabi tak makan. Sebulan, minta maaf, bukan sebulan tak makan, sebulan dah tak masak. Sebulan dah Nabi tak masak." Tapi tadi
Nabi kata ada satu orang sahabat datang bawa 5 ekor kambing. Wahai Fatimah, kalau kamu nak ambil lah, bawa balik 5 ekor kambing. Dan tadi pun Jibril AS datang mengajarkan kepada aku 5 kalimah. Kalau kamu inginkan, aku ajar 5 kalimah. Tuan-tuan, kalau kita pilih 5 kambing ke 5 kalimah? Tuan-tuan, sekarang boleh sembang tuan-tuan. Sebab tengah kenyang. Adalah lapang sikit. Tuan-tuan, kena time macam sahabat ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak, Nabi pernah masuk rumah Sayyidina Ali. Hasan Husin menangis teruk. Sayyidatuna Fatimah pun dah menerak, dah tak boleh bangun dah. Lapar sangat-sangat. Rumah siapa tuan-tuan? Itulah rumah penghulu wanita dalam syurga, Sayyidatuna Fatimah tu Zahra radhiyallahu taala anha. Kelaparan ni tetamu harian mereka. Tetamu yang kerap kali singgah dan ziarah rumah Nabi dan rumah keluarga Nabi apa dia? Lapar. Sayyidatuna Fatimah dengar antara kambing dengan 5 ayat tadi. Sayyidatuna Fatimah terus kata, wahai Rasulullah, ajarkan aku 5 ayat yang diajar oleh Jibril. Maka Nabi kata, wahai Fatimah, jangan lupa untuk baca dalam setiap doa. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Tuan-tuan, dapat 5 ayat ni berlari balik rumah. Lari balik rumah. Sayyidina Ali tengok isteri balik rumah, tanya, wahai Fatimah, apa yang kamu bawa balik pada rumah Nabi? Sayyidina Fatimah jawab dengan iman, wahai Ali, dhahabtu lid dunya wa ataitu bil akhirah. Tadi aku pergi nak ambil dunia, tapi sekarang aku bawa balik akhirat. Tadi aku pergi nak ambil dunia, sekarang aku bawa balik akhirat. Sayyidina Ali kata, ketahuilah wahai Fatimah, hari-hari yang berlalu daripada kehidupan kamu, inilah hari terbaik dalam hidup kamu, dan inilah hari yang paling aku cinta pada kamu, wahai Fatimah. Tuan-tuan tengok tak macam mana mereka siapkan rumah tangga mereka. Agak-agaklah rumah tangga yang memandang akhirat, ada tak kekecewaan, tekanan, tension, sedih. Masuklah rumah tu agak-agak. Kita salah. Saya minta maaf, kita salah. Selalu salah letakkan kesedihan. Kita bazirkan air mata di tempat salah. Tengok Bajranji Baijan menangis. Tengok tak Bajranji Baijan? Tak tengok, alhamdulillah. Jangan tengok lah. Menangis kan? Karkun menangis. Tengok Bajranji Baijan. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, letakkan tangisan di tempat yang salah. Tengok cerita Korea, dah meleret-leret. Sak menangis, sak ketawa, emosi kita ditala, di-guide oleh drama. Sepatutnya hati ini untuk apa? Hati ini untuk agama. Hati ini untuk Allah dan Rasul. Sepatutnya tak ada benda yang patut hinggaplah hati ini melainkan Allah dan Rasul. Kalau selain daripada itu masuk hati kan, Allah. Sebab tu habis dia drama kan, dia watakkan habis kan. Ni macam suami aku ni. Dia watakkan suami dia dengan watak Korea tu pula. Betul kan? Selagi iman tak diusahakan, akhirat tak dimasukkan dalam rumah, selagi tu masalah umat ni tak akan selesai. Akar umbi penyelesaian masalah umat ialah masukkan iman dalam hati ahli keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita asbab untuk jadikan rumah kita, lahir daripada rumah kita, hafiz-hafiz, alim-alim, ulama-ulama, da'i-da'i yang menyambung langkah Nabi SAW. Nabi bergerak Makkah, Madinah, Tabuk sekitar Saudi. Tapi kaki Nabi telah diwakilkan, para sahabat telah memijak bumi China. Tuan-tuan, masa kami pergi Albania, saya nak kereta drive dari Albania pergi Switzerland. Kami lalu di antara Montenegro dengan Bosnia. Kami pun pelik, lalu keluar je Montenegro, border tu ada satu negara tuan-tuan, The Republic of. Kita nak baca tak reti negara nama apa tuan? SRPKSA. Macam mana nak sebut tuan? Vokal satu Saya terpaksa Google. Tekan dekat voice tu apa, supaya dia keluarkan nama pronunciation.
Serpaska. Dekat dalam dunia ni ada satu negara nama dia Republic of Srpska. Negara tu kecil ya tuan-tuan, nak kena zoom baru nampak di antara Montenegro dengan Bosnia. Kami snap gambar lalu masuk. Tak lama Allah hantar satu jemaah daripada Malaysia. Ustaz Farhan, Maulana Husnul, Maulana Mansur. Tiba-tiba saya nampak gambar mereka dekat puncak gunung salji Srpska. Dekat atas tu ada lebih kurang 100 keluarga orang Islam. Dan ada makam da'i yang sampaikan dakwah kat sana. Tuan-tuan bayangkan, sampai ke situ kaki Nabi SAW diwakilkan oleh orang Islam, oleh da'i untuk pijak tempat tu. Allah firman, qul, katakan, hadhihi sabili, ini satu-satunya jalanku. Apa dia? Ad'u ila Allah, ajak manusia kepada Allah. Nak selamat iman, buat dakwah. Ini jalan nak selamatkan iman. Orang yang paling selamat ialah pesawah. Sebab dia yang usaha tersawah, insya-Allah dia takkan lapar. Tapi kalau dia buat keputusan untuk berhenti daripada bersawah, apa jadi? Bukan setakat dia aja lapar, orang kampung tu pun lapar. Jadi selagi dia usaha tersawah tu, selagi tu insya-Allah orang dapat berah. Tuan-tuan, sahabat radhiyallahu ajma'in telah usahakan agama sehingga kita rasa buah imannya. Kita dapat sujud dan sebut nama Allah malam ni. Kita dapat duduk dan cerita kisah-kisah Rasulullah malam ni. Ini semua buah-buah yang kita makan daripada ikhtiar dan usahanya para sahabat. Darah mereka, air mata mereka, menjadi asbab isteri mereka janda, anak-anak mereka yatim. Tapi kesan daripada air mata, darah dan peluh mereka menjadi baja yang telah tumbuh iman dalam jantung hati kita semua hari ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang terus sambung kerja dan dakwah Nabi SAW ala basirah ana wa man ittaba'ani, dengan keterangan-keterangan basirah. Sebab tu nak dapat basirah macam mana kan? Sebab tu yang buat usaha agama ni penting jaga amalan infradi. Amalan infradi ni jaga. Amalan infradi ni zikir harian, tahajud malam, Quran. Ni kena baca. Ada orang dia jah buat dakwah kan? Dia punya jah buat dakwah, malam jah juga tidur. Jah saya tidur. Tidur betul. Tidur betul. Selagi orang tak pijak lagi tu tak bangun subuh. Cakap dia macam Nabi-Nabi. Saya minta maaf, saya sendiri. Amal macam labi-labi. Kepala saat keluar, kepala saat masuk. Saat ada kat masjid, saat hilang. Saat ada kat masjid, saat hilang. Sekali cakap dakwah macam Nabi-Nabi, Masya Allah. Tapi amalan macam labi-labi. Tuan-tuan, kita keluarkan toy kepala kita. Sampai bila sampai mati. Yang benda ni nak dapat macam mana? Ni yang penting ni. Sebab tu kena duduk dalam jemaah. Sebab tu kena duduk dalam amal masjid. Sebab tu kena duduk dalam mesyuarat, kena duduk dalam ta'alim, kena duduk dalam 2 jam setengah, 8 jam lah sekarang ni. Kena duduk dalam ziarah pertama, Umi Gash. Ziarah ni kena duduk kan. Betul kena bagi masa keluar jalan Allah. InsyaAllah kan. Ini jalan untuk jaga iman. InsyaAllah kan. Allah Ta'ala terima kita insyaAllah. Semua yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tak baik pun daripada Allah. Tapi atas kelemahan dan dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian kalau ada terkasar bahasa tersilap bicara sepanjang kuliah pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala terima. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, tolonglah pandang kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, Nabi dah tak ada dengan kami. Nabi telah wafat. Nabi telah tinggalkan kami Al-Quran, hadis dan segala kerja kesibukan dakwah ni kepada kami. Supaya tanggungjawab kami sambung seperti mana beban galasnya tanggungjawab para sahabat kepada umat ni. Wahai Allah, tapi kerana kelemahan kami atas kerja dakwah ni hari ni, wahai Allah, umat ni sedang meletak sebahagian sebelah daripada kaki mereka di tebing-tebing api neraka. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa kami. Kalau kau zahirkan
ampunkan dosa-dosa kami pasti timur dan barat ke hitam dengan dosa ni, wahai Allah. Kami angkat tangan kami ketuk pintu keampunan Kau, wahai Allah. Tolonglah ampunkan dosa kami, wahai Allah. Ampun dosa mak ayah kami, wahai Allah. Ampun dosa ahli keluarga kami, wahai Allah. Ampunkan kami kerana tak pandai nak didik mereka, wahai Allah. Jangan kerana kelemahan kami didik ahli keluarga kami, Kau campak mereka di akhirat nanti masuk dalam neraka, wahai Allah. Tolonglah selamatkan kami, wahai Allah. Tolonglah gunakan kami untuk dakwah ni sampai kami mati, wahai Allah. Jadikan seluruh daripada zuriat keturunan kami, zuriat keturunan yang menjadi asbab penyejuk mata Nabi kekasih kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah terima kami, wahai Allah, dalam kerja dakwah sampai kami mati. Tolonglah gunakan kami untuk dakwah sampai kami mati. Jangan Kau jadikan ikhtilaf yang berlaku di depan mata menyebabkan kami tersingkir daripada kesibukan dakwah ni, wahai Allah. Wahai Allah, kami paling risau kalau Kau sibukkan kami dengan dunia sehingga kami disingkirkan daripada menyibukkan diri dengan akhirat ni, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah selamatkan kami. Jangan kerana kejahilan kami hari ini kami telah sibuk dengan perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha untuk keluarkan daripada para sahabat, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah, wahai Allah. Tolong terima amal kami, tolong terima ibadat kami, tolong terima zikir Quran kami, tolong terima segala mujahadah susah payah kami. Walaupun kami banyak main dalam kerja ni, wahai Allah, kami harap penerimaan daripada Engkau, wahai Allah. Hidayat untuk orang bukan Islam, wahai Allah. Kami bergerak melihat dunia ni, orang bukan Islam hidup seolah-olah mereka tak mati, wahai Allah. Kerana salah kami kurang buat dakwah, salah kami kurang menangis malam, wahai Allah. Tolonglah bagi hidayat kepada semua orang bukan Islam dalam dunia ni, wahai Allah. Bagi hidayat kepada semua orang bukan Islam kat Malaysia ni, wahai Allah. Bagi hidayat kepada semua orang bukan Islam Jepun, Korea, Afrika, wahai Allah. Amerika, semua satu dunia ni, wahai Allah. Sehingga seluruh penjuru dunia tak dihinggapi melainkan dengan hidayat Kau, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah terima kami di kalangan kami yang sakit Kau sembuhkanlah. Ada diuji masalah rezeki Kau lapangkanlah. Ada diuji masalah hutang Kau langsaikanlah. Ada diuji masalah rumah tangga Kau selesaikanlah. Ada yang senang berjuang jalan Allah, Kau jagalah seluruh ahli keluarga mereka, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah terima dakwah kami, wahai Allah. Kerja kami, wahai Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'al syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, apa yang Nabi Muhammad minta dalam doa Nabi itu kami minta, wahai Allah. Apa Nabi minta jauh daripada doa Nabi terhadap kami itu kami minta jauh, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.